Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Julai 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Pilihan Raya Umum ke-15 mungkin akan diadakan pada bulan November tahun ini. Perkara itu didedahkan oleh dua sumber daripada pejabat Perdana Menteri PMO kepada Malaysia Kini semalam. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini memberi bayangan PRU ke-15 mungkin diadakan lebih awal setelah dia mendapat desakan berbuat demikian daripada pemimpin UMNO, khususnya Presiden Ahmad Zahid Hamidi. Selain Zahid, bekas Perdana Menteri Najib Razak juga terus memberikan tekanan supaya pilihan raya diadakan segera. Ismail yang juga naib Presiden UMNO sebelum ini berkata, pilihan raya paling lewat boleh diadakan pada Julai 2023 apabila tamat tempoh penggal bagi pilihan raya umum yang lalu. Sementara itu, satu lagi sumber berkata, bulan Mac tahun depan mungkin dipilih kerana ia satu-satunya slot yang ada pada suku pertama 2023. Katanya pertimbangan tersebut akan mengambil kira perayaan Tahun Baru Cina dan bulan puasa. Bagaimanapun, kedua-dua sumber tidak menolak kemungkinan tarikh ini mungkin berubah mengikut keadaan politik semasa. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan menafikan dakwaan bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menandatangani perjanjian dengan Perikatan Nasional mengenai jawatan kabinet. Syahril turut mempersoalkan sekiranya ada perjanjian sebegitu, mengapa kewujudannya hanya dibangkitkan kepada umum sekarang. Bercakap kepada utusan Malaysia, Syahril juga berkata PAS yang merupakan parti komponen PN juga tidak pernah membangkitkan perkara itu sebelum ini. Syahril turut menyifatkan dakwaan bersatu itu sebagai kisah fiksyen yang dikarang orang terdesak. Tambahnya, dia percaya Ismail tidak akan tunduk kepada tekanan itu kerana keutamaan sekarang ialah memperbaiki ekonomi, lebih-lebih lagi penggal parlimen hampir tamat. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan baru-baru ini mendakwa jawatan Timbalan Perdana Menteri bukan permintaan yang baru kerana ia telah dibincangkan sebelum Ismail menjadi Perdana Menteri. Selain jawatan tersebut, Bersatu juga sedang melobi Ismail untuk menggantikan Zuraida Kamarudin sebagai Menteri Industri Peladangan dan Komoditi. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki membidas Bersatu yang disifatkannya tidak tahu malu kerana menuntut jawatan kabinet yang tidak diperoleh daripada mandat rakyat. Baik, sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menyifatkan Syahril masih belum dipercayai sepenuhnya Ismail Sabri. Ini selepas Ketua Penerangan UMNO itu menafikan wujudnya perjanjian di antara Ismail dan Bersatu bagi lantikan Timbalan Perdana Menteri. Menulis di Facebooknya, Wan Saiful berkata, kejujuran Syahril mungkin masih dipersoalkan kerana dia pernah dituduh sebagai pengintip kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam pejabat Perdana Menteri. Dia turut mendedahkan bahawa Anwar Musa merupakan saksi kepada perjanjian yang dimeterai antara Ismail Sabri dan Bersatu. Kata Wan Saiful, perjanjian di antara gabungan merupakan langkah terbaik yang pernah dibuat oleh Ismail dan merupakan satu kebiasaan di negara-negara yang demokrasinya lebih matang. Tambahnya lagi, ketika Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, UMNO turut menghantar senarai nama yang dicalonkan parti itu untuk pelbagai jawatan. Permintaan UMNO itu juga katanya telah dipenuhi oleh Muhyiddin dengan melantik mereka ke jawatan menteri, timbalan menteri, pengerusi dan ahli lembaga agensi. Membidas kritikan pemimpin UMNO, Wan Saiful berkata tindakan Perikatan Nasional melakukan perkara sama iaitu memohon jawatan tertentu dalam kerajaan adalah perkara biasa sebagaimana yang telah dijanjikan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kemenangan Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti itu baru-baru ini telah diraikan ramai penyokong pembangkang. Bagaimanapun, kaji selidik oleh firma analisis miliknya, Invoke Solutions, merumuskan kemenangan itu mungkin memberi kesan songsang terhadap PH dalam PRU akan datang. Untuk rekod kaji selidik tersebut dijalankan sebelum PKR menjalankan pemilihan mereka baru-baru ini. Dalam rumusannya, Invoke menyatakan kemenangan Rafizi berkemungkinan akan membunuh peluang strategi Kemah Besar Pembangkang menjelang PRU ke-15 dan memberi laluan kepada kemenangan BN.
Gagasan Khemah Besar ialah cubaan menggabungkan pelbagai parti pembangkang di bawah satu payung bagi memastikan pertembungan satu lawan satu dengan parti kerajaan pada PRU akan datang. Idea tersebut muncul selepas keputusan PRN Melaka dan Johor menunjukkan BN menguasai majoriti 2/3 walaupun mendapat kurang daripada 45% undi popular. Rafizi kemudian secara terbuka menyuarakan bantahan kerasnya terhadap pendekatan itu. Tambah Invok, jika pola pengundian PRU ke-15 sama seperti apa yang berlaku di Johor dan Melaka, BN mungkin menang besar hasil daripada perpecahan undi pembangkang. Bagaimanapun Invok berpendapat, ketika kemenangan besar BN itu mungkin menjadi mimpi ngeri buat pembangkang kerana itu akan memberi kelebihan buat PKR dalam jangka masa panjang. Ahli MKT UMNO Muhammad Puak Zakarshi perlu berhenti mencampuri urusan Bersatu, sebaliknya memberi perhatian kepada tanggungjawabnya sebagai Speaker DUN Johor. Ketua Bersatu Johor Sahruddin Jamal dalam satu hantarannya di media sosial turut menyifatkan adun rengit itu sebagai seorang yang laparkan perhatian. Kenyataan Sahruddin itu dipercayai merujuk kepada kenyataan Puan berhubung perbincangan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Bersatu. Semalam Puan berkata, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak perlu mengotakan janjinya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bahawa jawatan Timbalan Perdana Menteri akan diperuntukkan kepada Perikatan Nasional. Ini kerana katanya UMNO tidak pernah membuat perjanjian sedemikian semasa menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri 2 tahun lalu. Mengulas lanjut, Sahruddin yang merupakan bekas Menteri Besar Johor berkata, dia hairan dengan sikap Puan yang sering menyerang Bersatu menerusi akaun media sosialnya. Adun Bukit Kepong itu juga berkata, serangan bertalu-talu terhadap Bersatu menunjukkan Puan lebih gemar bermain politik berbanding berkhidmat kepada rakyat. Tambahnya, Puan perlu menghormati amanah yang telah diberikan rakyat, khususnya di DUN Rengit, serta tidak mencemari kedudukannya sebagai Speaker DUN Johor. Baik, terdahulu Puan mempertahankan kenyataan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan bahawa Najib Razak perlu dipenjara terlebih dahulu jika mahu mendapatkan pengampunan. Bagaimanapun, kata ahli MKT UMNO itu, pandangan Muhammad telah diputar belik oleh portal Asia Times bagi menimbulkan cerita panas bodoh. Menulis di Facebooknya semalam, jelas Muhammad Puan, apa yang berlaku adalah bekas Perdana Menteri itu tidak mahu memohon pengampunan dan mahukan perbicaraan yang adil dijalankan terhadapnya. Semalam wartawan Asia Times Nick Kochan mempertahankan wawancaranya dengan Muhammad berikutan dakwaan bahawa laporannya mengambil kenyataan Muhammad di luar konteks. Timbalan Presiden UMNO itu sebelumnya dilaporkan berkata, Najib perlu mendapat perbicaraan yang adil dan dibenarkan melalui proses sewajarnya bagi pertuduhan rasuahnya. Bagaimanapun, kata Muhammad, bekas Perdana Menteri itu mesti bersedia di penjara jika Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan terhadapnya. Dalam pada itu, Muhammad Puan berkata, adalah tidak munasabah jika Najib meminta pengampunan sedangkan perbicaraan masih berjalan. Ini berbanding Presiden PKR Anwar Ibrahim yang mendapat pengampunan setelah dihukum bersalah dan menjalani hukuman penjara. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Anusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.